Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kana Rizki bin Bustami. Kawan-kawan panggil saya Kana. Okey, nama saya Muhammad Faisal Hakimi bin Muhammad Rizwan. Banyak sebenarnya. Dia salah satunya boleh panggil Faisal, boleh panggil Hakimi. Itu terpulang lah kan. Biasa lepas tu kalau orang kampung dia panggil Faisal atau Pesau. So mostly kalau dekat Nusa ataupun dekat dalam kerabat ni dia panggil saya Faisal je lah, ataupun Sal, pendek sikit. Nama penuh saya adalah Izzat bin Edi Azli. Panggil saya Izzat. Sebab tu je, nama saya Izzat je. Okey, nama penuh saya Nik Amirul Razak bin Nik Akmal Rizal. So korang boleh panggil Nik. Biasa semua orang memang panggil Nik lah. Jarang lah Amirul atau Razak kan. Memang daripada sekolah Nik. Walaupun disuruh panggil Amirul, dia panggil Nik juga. Okey, macam tu. Aku Tengku Haris Safiq. Panggil aku Haris Safiq, tapi kerabat panggil aku Tengku lah. Nama saya Muhammad Syahmi Faiz bin Saiful Anar. Nama panggilan Mi, orang panggil Mi biasa. Tapi ikutlah, ada setengah tempat panggil Faiz. Ikutlah. Macam kalau area rumah ni panggil Syahmi lah. Nama pendek Mi. Nama saya Muhammad Ikmal Han bin Muhammad Idris Han. Dekat sini saya ada 3 panggilan, tapi kalau macam geng-geng kerabat saya, diorang panggil saya Mal lah. Mal Ikmal. Nama saya Muhammad Zaki bin Muhammad Ruzi. Boleh panggil saya Tom. Nak tahu kenapa Tom? Tunggu next episode video. Saya berumur 22 tahun. Baru je masuk 22, birthday 8 Jun hari tu. Dilahirkan pada tanggal 7 Oktober 1998. Jadi bersamaan kalau tahun 2020 adalah umur saya adalah 22 tahun lah. Umur saya 22, tak ada beza dengan dia orang kecuali Zaki. 22 tahun. Alhamdulillah 22 tahun. Dan umur saya 22 tahun. Umur saya 22 tahun. Umur saya 25 tahun, tapi belum sampai lagi. Buat masa sekarang saya ada buat bisnes jual Nanex Guard, and saya lahir di PPUM. Saya lahir di Hospital Kuala Lumpur, HKL. So far sekarang ni saya bekerja dan Alhamdulillah sudah bekerja selama setahun. Dan insyaAllah kalau tiada halangan, saya ingat nak sambungkan study saya. Kalau ada peluang lah, insyaAllah. Saya lahir kat Selangor. Sekarang saya kerja. Kerja apa? Kerja sendiri. Lahir dekat Subang Jaya Medical Center. Sekarang ni study lagi degree Computer Science, majoring Software Engineering. Lahir di Selangor. Okey, hospital paling mahal lah. Buat masa ni saya sama belajar lah. So saya study lah, saya study. Lahir dekat Selangor, tapi spesifik tempat tu tak apalah. Masih study lagi. Lahir dekat SJMC, Subang Jaya Medical Center. So saya sekarang tengah study dalam degree Transportation and Logistics dekat Malaysia University Science and Technology. Saya lahir di Hospital Besar Kuala Lumpur pada tahun 1995. Saya semua buat, sambil kerja, sambil belajar, tapi most of the time saya kerja lah. Sejak daripada sekolah rendah, tapi lebih rapat tu sekolah menengah tu lah. Sejak daripada sekolah menengah. Sebab sekolah rendah tu kita kenal. Cuma macam just kenal tu dekat kawasan perumahan. Sebab kita orang dulu rumah dekat. So kawasan perumahan tu kiranya petang-petang lah, jam sekat taman. Kalau nak lebih akrab lagi, semasa sekolah menengah lah. Starting 2012, 13 macam tu. Kita dah berapa tahun lah? I would say 2013. I start kenal Nick dulu, lepas tu diorang pun dah kenal sebab I baru pindah kawasan Nusa Subang. That's my old house. Lepas tu sekarang dah pindah tempat lain. So kat situ I macam cari kawan, I jumpa Nick, jumpa orang-orang lain, and di situlah bermulanya kerabat. Sebab kita orang sekolah rendah sama, sekolah menengah pun sama. Jadi tinggal pun dekat kawasan rumah yang sama. Lagi-lagi yang paling seronoknya, kita orang nak event sekolah pun sama. Sejak zaman sekolah lagi kita dah gather kawan and then share hobi dan sebagainya. Form 1 kot, yang betul-betul ramai macam kita punya grup ni terbentuk. Sebab dulu masa darjah 6 tak ada grup, just kawan dengan ni, just tak ada grup lah, just kawan dengan sesiapa kan. Tapi start form 1 lah baru rasa sebab Cik Ain sebab dia selalu bawa pergi jalan apa kan, naik van kan. So macam situ lah terbentuknya kita orang punya persahabatan lah. Daripada sekolah rendah lagi, daripada sekolah rendah, lepas tu zaman-zaman
petang dekat rumah Nusa kan. Macam tiap-tiap petang kita orang keluar. Itu zaman macam tahun 2007, 2008 macam tu. So kat situlah start perkenalan. Aku baru pindah, so pergi taman saja main-main. Lepas tu tunjuk bakat sikit, lari sikit. Lepas tu boleh pula kenal dengan Tengku dan yang lain-lain. Time tu aku hot bro. Time tu aku rembat je. Sebab aku suka sports. So petang-petang aku cuba kontrol diri aku, cuba expose diri aku. So ya, akhirnya kawan sampai sekarang. Kenangan paling manis? Susah soalan tu sebab kalau nak ikutkan banyak kenangan-kenangan yang dah dibuat. Tapi kalau nak kata benda yang paling terlintas sekarang dekat fikiran, Sekeping Serendah sebab itu kira memang perfection. Nak describe tak boleh, dia semua. Banyak sangat tau. Kalau nak cakap pasal ni, sumpah banyak gila. Sebab there's a lot of dumb moments, there's a lot of pretty precious moments, there's a lot of stupid moments. Macam dumb tadi tapi ni lagi stupid. Most of it macam mana pun it's a sweet memories lah. Tapi I would say the latest one lah, yang kita pergi Langkawi lah, because that's the most time yang kita spend in 24 hours. 3 days kita spend time sama-sama. So that's like the most time spent back to back. So kat situ macam there's a lot of memories from dari dalam rumah, pergi naik event, pergi tempat-tempat lain lah. Bagi aku tu Langkawi lah. Langkawi tu kenangan yang paling manis. Tapi sebelum Langkawi kita ada pergi satu trip, nama dia Sekeping Serendah. Kenapa Sekeping Serendah? Sebab sebelum Sekeping Serendah kita tak pernah ada trip. Selalunya trip kita satu hari pergi balik, macam pergi Broga ataupun pergi Ipoh. Sebelum ni banyak je trip kita orang pergi, cuma kita tak pernah rekod video. Dekat YouTube Kerabat sendiri, you guys nampak Langkawi trip. Oh, itu paling manis sebab I can say that tu first trip and then it happens smooth gila. Ya, yang tu lah. Tengok yang tak tengok. Paling manis waktu Sekeping kot, masa kita orang bercuti kat Sekeping. Sebab sebelum ni kalau kita orang bercuti, kita orang just pergi balik. Macam contoh kita orang pergi PD, kita orang pergi balik, so tak ada stay. So saya Sekeping tu kot yang seingat saya lah. Tak tahu kalau sebelum ni pernah ada, tapi Sekeping lah paling manis bagi saya lah. Masa kat Langkawi lah, sebab itu macam first time kita orang macam bercuti sesama. Kalau tak macam sebelum ni keluar dengan diorang ni, tapi ada seorang tak ada, dua orang tak ada. So yang kenangan paling manis kat masa pergi Langkawi lah, semua ada. Tapi itulah, Zalan lah tak ada. Tu yang macam okay, tak apa, kita faham dia busy. Aduh, banyak. Tapi yang buat aku ingat bila saat aku tengah down lah, itu paling manis lah. Saat aku tengah down, aku tak boleh. Kalau korang perasan aku waktu tu, aku botak kan. Time tu aku down gila, tapi korang ada lah. Tapi itu salah satunya. Tapi yang sebaliknya semua banyak, memang banyak. Saya sebenarnya memang dari kecil minat dalam bisnes sebab keluarga pun memang ada buka kedai runcit. Doakan saya plan memang nak buka bisnes. Bila bisnes kita menyelesaikan masalah orang dan kita boleh bagi kerja kat orang. So that is my dream. Buat masa sekarang ni agak sama-sama lagi, masih dalam perancangan lagi lah. Saya masih berfikir lagi. Untuk pekerjaan sekarang pun saya agak sama-sama untuk future career path dia. Tapi insyaAllah tengok dulu macam mana. Aku dah ada dekat mana aku nak berada. Cuma tinggal nak kena improve diri aku je. Macam sekarang aku buat apa yang aku suka. Bla-bla online, bla-bla business. So aku dah dekat position yang betul yang aku happy. Saya nak jadi software engineer yang terbaik lah. Kalau cerita zaman dulu nak jadi saintis, tapi bila kita dah makin dewasa ni, insyaAllah akan ada perniagaan sendiri and cuba menjadi perniagaan tu lebih besar. Tak ada spesifik lah sebab masa kecil pun bercadang nak jadi saintis, tapi sekarang dapat course engineering kan, so tak ada spesifik orang kata pekerjaan lah. Dulu minat offshore, macam oil and gas, minat macam duduk laut, suka travel. Macam ikut Faisal lah, dia suka Faisal punya kerja macam travel ke sana ke sini kan. Aku suka macam tu, suka travel. Tapi sekarang kita dah ambil bahagian logistik transportation pun, dia boleh kait juga dengan travel. So kita cuba follow the flow. Buat kerja sendirilah. Macam jadi entrepreneur, nak buka satu kedai restoran. Time tu kita nak lepak ke, kita nak santai ke, boleh datang kedai aku je bro. Nak cakap apa lah, tersedia lah. Saya rasa paling kuat sembang Zaki kot, tapi kalau nak kata cerita macam benda plan-plan apa semua, mungkin Tengku lah kot. Tapi dia tak jadi apa semua. Tapi biasalah kan. Paling saya akan buat ranking lah 5 je, top 5 je. Yang pertama Zaki, yang kedua boleh dikira Ikmal lah, sikit je lah. 3 Tengku, keempat saya sendiri, dan kelima Izzat kot. Sebab dia pun ada juga kadang-kadang. Yang lain-lain tu tak ada. Dia macam janji ditepati lah. Bagi aku Zaki
Zaki lah. Zaki tu memang takkan lari lah. Dia punya sembang ni, sembang dia lain macam. Dia bukan babi boleh, gajah boleh terbang. So dia macam contoh lah kan, dia cakap sesuatu, dia kata aku tak macam tu, sorry sikit, aku ada kelas lah. Lepas tu dia pergi buat. Okay, esok pukul 7 pagi. Okay, esok pukul 7 pagi semua dah ada. Dia tak ada. Okay guys, esok pukul apa? Contoh gini, next event kan, pukul 8. Pukul 8 semua dah ada. Lepas tu dia tak ada. Lepas tu nanti bila kita cakap dia, kau tak pernah on time. Tapi nanti dia cakap, mana pernah aku tak on time. Semua cuba beritahu sikit bila aku tak on time. Macam tu lah sembang dia. Bagi saya Tengku sebab daripada dulu dia punya pumpam dia, tapi sekarang bagus, kita semua nampak dia punya effort dia tak nak pumpam dah. Cuma dalam ranking kita dia masih kuat sembang. Banyak dosa korang kat aku ni. Paling banyak sembang paling kari Zaki. Saya lah kot. Tak tahu lah. Paling kuat sembang Zaki lah. Kadang-kadang Zaki dia mengarut agak di sembang dia. Semua kuat sembang sebenarnya. Tapi yang aku paling geram sekali lah Tengku lah. Tengku ni aduh. Tapi sembang ni bukan sembang tak jadi. Sembang ni dahsyat lah, orang kita dahsyat lah. Adalah, memang adalah. Tapi bila dah makin besar ni, dah makin matang, so benda-benda tu dah macam tak adalah sangat. Biasalah lelaki punya geng, korang tahulah macam mana kan. So macam lepak. Kata ke kami gaduh tu tak juga. Dia perselisihan faham dan juga ianya boleh diselesaikan lah dengan mudah. Alhamdulillah so far masa ni benda dah lepas tu kami boleh berbincang dan alhamdulillah sampai sekarang okey. Semua bergaduh tak lah, of course lah tak. Tapi a few bunch of us mestilah pernah gaduh. Ingat, tapi mostly semua misunderstood. Kita tak pernah yang gaduh betul-betul nak bertumbuk ke apa, because kita semua ni dah besar dah kan. We know what's wrong, what's right. Tapi yang lain semua misunderstood je, tak ada apa pun. Pada satu masa tu kita ada persalah faham antara kita lah. Perkara tu yang buatkan kita lebih matang sampai sekarang. Pernah. Dia pada satu masa tu kita masih lagi muda dan kat situ biasalah kita makin matang, kita cuba menunjukkan ego masing-masing, kesefahaman masing-masing, and then adalah misunderstand kat situ. Yes, kita hampir berpecah dan alhamdulillah kita gather balik. So pernah lah bergaduh. Pernah lah, tipu lah tak pernah. Sebenarnya bagi saya pergaduhan tu adalah satu progress untuk kita lebih berapat sebenarnya. Kalau tak pernah gaduh kita macam tu, sefahaman je, macam tak sedap lah. At least macam ada benda gaduh tu kan, macam merapatkan lagi silaturahim. Kan bagus gaduh tapi benda tu mengajar kita lah. Walaupun bukan dalam circle kita, tapi mungkin kita belajar untuk kehidupan kita akan datang. Maksudnya kalau kita tak pernah macam kita gaduh, so kita boleh ambil itu sebagai satu pengajaran untuk guna masa akan datang. Tak adalah gaduh. Macam perselisihan faham tu ada, cuba dia gaduh tak besar. Gaduh macam malam, gaduh sikit-sikit macam manja macam tu je. Tu mungkin sangat kita kurang persefahaman lah. Tapi lepas kita betul-betul memahami cara apa semua, kita faham apa yang okey bagi partner kita, kawan-kawan kita, so daripada situ kita build up kita punya ni lah. Tapi to be honest memang pernah punya lah, friendship memang pernah. Tak apa, biarlah di sini seseorang. Saya akan jadi pendengar dia yang terbaik dan saya akan sentiasa ada dengan dia lah. I nak biasakan dalam grup kita ni, apa-apa cakap. Jangan sedih sebab you are not alone. Janganlah jadikan benda tu alone. Kita faham yang kadang-kadang kita nak ada alone time waktu ada masalah tu. Okay, tak apa, take your time first. Tapi lepas tu cari kita orang, because kita tak nak benda tu lagi teruk. Takut je boleh jadi depression, we never know. So I nak galakkan, apa-apa masalah kita jumpa. Kita kalau semua busy, masuk dalam group terus explain what's going on semua. Selalu ingatkan dia orang, don't be too open in public. Ada masalah kita masuk Twitter, ada masalah kita masuk Instagram, Facebook, whatsoever. So kita nak elakkan benda tu. That's what friends are for. Apa-apa masalah, masuk grup, kita pergi berjumpa. Tak kisah pukul berapa, tak kisah bila-bila, pergi jumpa, kita sembang depan, minum depan rumah sikit sambil berborak. That's how we manage our problems lah. Macam tu lah. Contact dia orang, tanya kenapa kau sedih, kau okey ke kan, perlu apa-apa ke, macam nak kita orang datang jumpa kau ke, nak lepak ke, ataupun jom keluar kita borak, kita settlekan malam ni kan. Benda paling pertama kerabat biasa buat untuk member yang paling sedih, jom lepak. Kau lepak je, macam tu. Lepak dengan kerabat masing-masing, kita orang cuba happykan kawan kita orang masing-masing, lupakan masalah, and then try balik, cakap dengan dia apa masalah, kita try solve. Ya, tu kerabat punya pattern lah. Ada masalah, jangan kau duduk macam seorang, kau kena datang jumpa kita orang. Ingat mak ayah lah, walaupun benda tu klise kan, tapi tanya diri kita apa kita punya matlamat dalam hidup. Setiap orang ada matlamat tersendiri kan, tapi apa matlamat utama kita? Tu kena fikir
sikit lah. Kalau tanya saya, matlamat saya lah untuk buat ibu bapa saya bahagia lah. So kalau saya macam mencadangkan untuk sahabat saya tu ingat mak bapak lah. Sebab apa-apa pun kita akan balik pada mak bapak kita juga kan. Kita jumpa, kita cakap dengan dia, kita serotak dengan dia, apa masalah dia, tanya dia apa yang kita orang boleh buat untuk bantu dia. Macam tu. Aku akan make sure member aku tu takkan sedih lah. Aku akan cuba buat lah cara macam mana kan. Pergi rumah dia ke, pergi ajak dia keluar ke, hang out ke. Sebab yalah, sedih kan. Tak nak dia seorang-seorang. Takkan suicide pula, gantung diri bos. Dia benda tu kan, dia macam kita orang tak decide tau siapa ketua apa semua. Kita orang macam trust each other tau. So macam tengoklah macam kalau dia kata kita orang plan macam before sebelum ni kita ada buat Langkawi kan. Okay, plan Langkawi tu actually idea tu daripada Kana sendiri. So sebab memang nak plan bercuti, plan asal nak pergi hike-nya sebenarnya, tapi bila fikir nak saving cost, lepas tu macam masa pun tak cukup, so kita orang plan Langkawi sebab Ikmal study sana, so dia dah tahu apa semua kat sana. Jadi bila dah macam tu, idea Rekana and Mal tahu, so kita orang dua lead. So macam tu lah, dia macam siapa yang ada free time, siapa yang memang ada idea on something, so dia lah ketua. Macam project ni, this is Nick punya idea, so dia lead lah benda ni. Mungkin Kana lah. Sebab Kana dia ada ciri-ciri seorang ketua. Macam kau ketua kumpulan untuk video tau, tapi selainnya tak ada siapa ketua kumpulannya. Macam mana pun kita gerak sekali, siapa layak pun dia tak boleh, dia macam tak boleh nak set ketua sebab semua orang macam neutral. Dia tak ada siapa lebih, tak ada siapa lower ke apa, kita gerak sama-sama. Macam tu. Aku rasa Izzat, sebab Izzat nampak apa dia buat, dia lebih luas dalam bahagian media ni. To be honest, semua layak. Tapi depends on apa yang kita nak buat. Mungkin kalau trip, kita boleh bagi Kana, kita bagi Syami. Kalau untuk businesses, kita boleh bagi Izzat. Kalau yang paling kari, kita bagi Zaki lah. Bagi personal punya view lah, rasa Izzat nampak dia punya matlamat dia bagaimana. Macam tak cakap semua tak ada matlamat, tapi ada, tapi nampak Izzat nampak dia lagi jelas lah, macam bagi pendapat saya lah. So tu lah saya rasa Izzat. Bagi aku tak pernah fikir pun siapa ketua, siapa assistant, tak. Sebab kita orang memang semua sama. Kita orang memang semua sama, gerak sama. Kalau nak pergi mana pun macam tak ada siapa okey kau lead lah apa semua kan. Sebab kau tahu apa semua tak. Kita orang dah kawan lama, so dah tahu perangai masing-masing. Macam tapi kadang-kadang adalah ikut macam contohlah kalau aku tahu Nick ni tahu bahagian IT. So aku anggap dia ketua lah, sebab takkan aku nak ketua sebab sedangkan aku tak tahu bahagian IT, komputer apa semua. So dia tahu. So memang dia kena macam lead lah benda tu. Kau tanya apa ni? Akulah. Aku. Sebab aku otak lain sikit daripada korang. Faisal lah, rasa Faisal. Sebab Faisal dia sekarang dia terikat dengan kerja, so dia kena pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Sejak kebelakangan ni mungkin saya sendiri, Zaki juga. Sebab Zaki juga sekarang ni ada 2 kerja. Macam yang lain-lain juga study. Lebih kurang macam semua juga ada life masing-masing. Kira nak kata semua busy pun boleh tahan juga, tapi yang paling busy adalah saya rasa saya dan Zaki dan Kana, saya rasa lah. Faisal, tak ada orang lain, memang Faisal lah, because dia punya kerja involve travel banyak-banyak, pergi cross interstate and everything. So Faisal lah, memang dia busy, tapi good luck lah, it's a good thing, it's a good type of busy. So kita pun tak kacau, kita try ambil masa, kalau nak lepak ke apa, kita pergi bercuti ke apa, kita ambil masa yang dia free, macam tu. Faisal, dia paling sibuk sekali lah. Buat masa sekarang, Abel Faisal kita. Oh, dia engineer yang berjaya. Sampai fly Sabah, Sarawak, Kinabalu, macam sama je. Yes. Faisal lah kot. Buat masa ni Faisal lah, sebab dia selalu outstation. Kejap-kejap minggu ni pergi Johor, kejap ni pergi Perak. Lepas tu nanti pernah sekali tu sebulan pergi Sabah. So dia selalu tak ada lah, tapi untuk buat masa ni lah. Sebab dia kata dia lebih kurang kerja sana dalam 2 tahun. Tak tahulah tu kan, tengok macam mana. Paling sibuk yang selalu jarang lepak pun Faisal lah. Sebab dia dah kerja sekarang. Kerja dia sebagai engineer. So memang tak macam yang aku tahu sebulan tu banyak negeri lah dia pergi. Dalam 2-3 negeri dia pergi. Baru-baru ni dia pergi Johor, seminggu kat Johor. Time raya pun kau kena pergi, dia pergi Johor, dia pergi mana lagi? Pergi Seremban, Perak. Memang banyak. Itulah Faisal yang paling busy lah yang aku tahu. Zaki baru je berisik, so maybe Zaki lah kan yang akan kahwin dulu. Tapi kalau kita tolak Zaki ke tepi, kerana beramalkan Syami
Sebab Syami ni sebab orang kata kalau senyap-senyap dia buat jalan, dia buat kerja pun senyap-senyap babe. Sebab bagi Syami. InsyaAllah saya rasa Zaki. Zaki baru merisik semalam. Confirm lah dia kahwin dulu. Tapi we never know. Tapi aku Zaki sembang macam mana pun dia Zaki lah. InsyaAllah doakan baik-baik. Semalam dia baru merisik kan. Jadi dia dah macam seolah-olah one step closer orang kata. Jadi aku rasa Zaki lah. Yang lain boleh jadi. Kalau yang lain selain Zaki, aku rasa Izzat. Sebab Izzat ada chance untuk kahwin dulu. Bagi akulah. So itu bergantung. Kita tengok situasi sebenar dia macam mana ya. Yang paling sembang Zaki adalah kahwin dulu. InsyaAllah dia kahwin dulu. Doakan yang terbaik untuk dia. Zaki lah kot. Sebab dia dah pergi merisik kan. Harap yang terbaik je lah. Saya rasa Zaki lah kot. Rasanya yang kahwin dulu Zaki lah. Semalam pun dia dah pergi merisik dah. So aku rasa Zaki lah. Sebab dia dah ada, aku macam nampak dia dah nak usaha nak menghalalkan dia punya pasangan dia tu. Okey, Alhamdulillah semalam aku baru saja lepas merisik pada 13 hari bulan ini dan doakan saya semoga dipermudahkan urusan semula. Empat kot. Tengok future wife, bergantung pada dia. Since aku ada 4 adik-beradik kan, aku rasa the max yang aku nak ada anak is 4 jugalah. Because everything seems alright, macam balance je 4. Lagi siblings aku 2 lelaki 2 perempuan. So dia macam in the middle, dia macam okay je. Before this aku rasa macam aku nak 2 anak. Tapi now bila aku fikir balik macam kenapa aku nak fikir balik kan, ni sajalah sembang, kita sembang sini je. Aku rasa 4 lah. 4 is a sweet spot lah untuk apa. Entahlah, aku tak kisahlah apa pun Tuhan nak bagi pun alhamdulillah je lah. 10 pun okey je. 2 ke 3 atau 4 lah paling ramai. Itu je lah yang saya rasa. 10. 5 pun dah okey dah rasa. Sebab dia tak ramai sangat dan dia tak sikit sangat. Kadang kalau sikit sangat pun macam bosan kan anak-anak kan. So 5 pun saya rasa bagi saya okey lah. Kalau boleh nak 4 lah. Sebab yelah kita cuma macam merancang je. Yang tentukan Tuhan. Kalau boleh nak 4 lah. 2 lelaki, 2 perempuan. Well balance. Aku kalau boleh nak sepasang lah 4. InsyaAllah doakan. Tapi kita tahu jodoh macam mana kan. So tengoklah siapa yang go dulu. Zalan lah, sebab Zalan dia duduk dekat Bentong. And right now dia seorang kenalan, kita orang panggil dia selalu Ustaz. Dia pun susah sikit nak jumpa sebab dia baru je dipindahkan bertugas sebagai guru dekat Kedah. Tapi kalau antara yang kerabat yang dekat sini tu rasa semua senang nak jumpa. Kalau tak cari je kat rumah, senang, settle Ustaz lah. Saya lah kot. Zalan lah. Because we rarely lepak dengan dia because dia live jauh sikit dari kita. Kadang-kadang dekat Bentong, kadang-kadang dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh is his second house. Very hard lah to jumpa dia. The second person is Ustaz. We used to hang out a lot, tapi bila dia pindah Kedah, that's when kita dah start kurang sikit lepak dengan dia. Yelah Kedah. And we live here in Shah Alam. So it's very hard lah for us to jumpa dia. Tapi more plans to come, korang standby lah. Nanti kita akan introduce siapa Ustaz. Sebab kita plan nak ke, tunggulah video next. Terang-teranglah Ustaz dengan Zalan, 2 orang ni sangat jauh. So itulah sebab kita orang jarang jumpa dia. So kita orang ada plan nak pergi jumpa dia orang. Jadi korang kena stay tune lah dengan video kita orang kat channel ni. Sebab banyak plan lagi kita orang nak buat ni. Ini just macam starter. Kita boleh katakan Faisal lah sebab dia antara yang paling sibuk. And selain daripada tu, kita boleh cakap Rami dan juga Nick. Dia pun sibuk juga sebab dia belajar jauh. Cyberjaya. Jauh sangat tu. Yang tu lah. Ustaz Zalan lagi jarang jumpa. Ustaz jarang jumpa juga sebab dia dekat Kedah. Tapi Zalan memang paling lama lah tak jumpa. So masa tu lah Ustaz dengan Zalan lah kot. Yang aku paling jarang jumpa Zalan memang aku paling jarang jumpa. Pernah jumpa pun 2-3 kali. First masa dia datang melawat aku masa kat hospital HKL, masa aku tengah operate. Second masa yang dia datang kat sini, yang kita pergi uptown tu makan ayu chicken uptown Kota Dam. Ustaz dengan Zalan lah the most. Tapi we still contact each other. It doesn't
mean kita jauh tapi kita tak boleh nak akrabkan hubungan. Bagi aku okey lah. Tapi bagi aku sebab Zalan sebab jauh kan? Tapi still kita touch each other lah. Hai semua, so this is our new channel. Kita orang baru saja dengan YouTube, Instagram. So hope you guys like it. Kalau korang enjoy tengok, don't forget to like this video, share this video and subscribe to our channel because there are more plans upcoming untuk kita upload video dekat channel ni. Hopefully kita orang berkembang dengan lebih baik. Untuk sesiapa yang macam baru nak tengok Kerabat TV, jangan lupa Subscribe dan like. Dan jangan lupa tekan bell notification untuk mendapatkan notification terkini daripada kita orang. Share lah kat kawan-kawan mana yang ada karakter-karakter yang macam kita orang ni. Kerabat TV ni untuk macam spread benda yang kita orang punya pasal relationship. So don't forget to subscribe, Like dan juga subscribe. Kerabat TV. Signing out, Kerabat. Peace guys.